اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أساندنا وسلسلتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. Alhamdulillah, malam ini kita sambung pengajian untuk kitab 40 hadis peringatan tentang kubur dan kematian. Kita masih bicara tentang kubur dan fitnah kubur, iaitu soal jawab dalam kubur dan azab ataupun siksa di dalam kubur. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq gelaran, kalau Sayyidina Umar bin Al-Khattab, supaya kita jangan keliru. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalau Sayyidina Umar bin Al-Khattab berkata, man dakhala al-qabra bila zadin, sesiapa yang masuk kubur, maksud siapa yang meninggal tanpa bekalan, iaitu bekalan amalan dan taqwa, faka'annama rakibal bahra bila safinatin, maka ia seperti seseorang yang berlayar di laut tanpa perahu. Boleh tak nak meredah laut dengan tanpa perahu? Berenang insya-Allah boleh, tapi manusia ada limitnya. Boleh berenang tapi mungkin letih satu ketika, nanti tidak ada yang boleh menyelamat, jadi tenggelam. Itulah pentingnya perahu, sebab perahu itu kokoh kuat untuk mengharungi lautan yang penuh dengan gelombang, ombak dan badai. Kadang-kadang dipukul oleh taufan, juga angin yang kuat kencang, mungkin juga berlanggar dengan batu karang. Kalau tak betul-betul, mungkin berjumpa dengan jerung dan ikan-ikan. Kalau perahu itu disediakan dengan kuat, dengan kukuh, itu nanti yang akan melindungi seseorang itu daripada ombak, badai dan gelombang, angin dan taufan,
juga batu karang supaya nanti selamat sampai ke pulau idaman, iaitu pulau yang namanya syurga, tempat yang namanya syurga. Tapi kena ada perahu dulu. Begitu juga Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah. Beliau menyebutkan, diriwayatkan annahu kharaja ila al-maqbarah. Suatu hari Sayyidina Ali pergi ke kawasan graveyard, kubur. Falamma ashrafa 'alaiha, ketika dah sampai di tempat kubur tadi, qala, kata Sayyidina Ali, ya ahlal qubur, wahai penghuni kubur, akhbiruna ankum, bagi tahu kepada kami berita kamu, au nukhbirukum, ataupun kami nak bagi tahu pada kamu, amma khabarun min qibalina, adapun khabar berita daripada kami, apa kami nak habaq mai ke hampa, fal malu qad iqtusima, harta-harta kamu telah pun dibahagi-bahagikan. Harta tadi itu milik kamu kan, sekarang bila dah meninggal, harta tu jadi faraid. Bila faraid maksudnya tak jadi milik kamu dah, walaupun pemilikan kamu tapi menjadi milik anak-anak. Kalau anak-anak, isteri yang baik, alhamdulillah. Kalau tidak, bahaya. Wan nisa'u qad tazawwajna, janda-janda kamu sudah berkahwin dengan orang lain. Wal maskan qad sakanaha qaumun ghayrukum, adapun tempat tinggal kamu sudah didiami oleh orang lain selain kamu. Maksud, dulu kamu duduk kat situ, sekarang anak kamu pula yang replace, ataupun mungkin disewa. Thumma qala, kemudian kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah, amma wallah, demi Allah, law istata'u, kalaulah mereka mampu, maksud kalaulah mereka mampu menjawab, laqalu, pasti mereka akan berkata, lam nara zadan khairan minat taqwa, kami tidak melihat bekalan yang lebih baik ketika berada di alam barzakh kubur ini melainkan taqwa. Apa dia taqwa? Ta, qaf, waw, ya. Ta, taqwa Allah, takut kepada Allah. Qaf, qana'ah, merasa cukup dengan apa yang ada, walaupun sedikit, syukur. Waw, wara', tidak melakukan dosa besar dan tidak mengekalkan dan berterusan melakukan dosa kecil. Ya, yaqin, yakin dengan janjinya Allah. Taqwa dalam arti kata yang lain, ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab berjalan di satu jalan, berjumpa dengan Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Ya Ubay, mat taqwa, wahai Ubay, apa taqwa? Ubay bertanya kembali, ya Amirul Mukminin, ama salakta tariqan alaihi ashwaq, wahai Amirul Mukminin, apakah Tuan pernah berjalan di satu jalan yang ada padanya thorn, duri? Naam, ya saya pernah, kata Sayyidina Umar. Fama fa'alta idzan, apa yang Amirul Mukminin buat kalau jalan yang ada duri? Kata Sayyidina Umar, ijtahadtu wa shammartu, aku akan sungguh-sungguh hati-hati dan akan mengangkat jubahku supaya jangan menyewek duri-duri tadi atau terkena duri. Maksudnya bersungguh-sungguh, hati-hati dan angkat jubah. Kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab, hakadha taqwa, itulah taqwa, menjalani kehidupan dengan penuh hati-hati, jangan sampai terpijak duri maksiat, lubang ghaflah, kaca kesalahan. Begitu nah. Sayyidina Ali yang kita bicarakan sekarang ditanya orang apa itu taqwa. Beliau jawab, at-taqwa al-imanu bit-tanzil, beriman dengan Al-Quran yang diturunkan.
hadis yang diturunkan. Wal khawfu minal jalil, takut dengan Allah yang jalil, yang maha agung. Wal qana'atu bil qalil, berpada dengan yang sedikit, qana'ah. Wal isti'dad liyaumir rahil, bersedia dengan hari yang kita akan tinggalkan dunia ini menuju akhirat. Definisi takwa yang paling komprehensif daripada Sayyidina Ali juga. Ditanya tentang takwa, lalu beliau menjawab, at-taqwa al-imtithalu bima bi awamirihi, iaitu patuh, buat, tunduk, lakukan apa yang diperintahkan olehnya, oleh Allah. At the same time, simultaneously, walishtinabu binawahihi, iaitu meninggalkan larangan-larangannya. Simple, buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Dalam bahasa lebih mudah, do's, apa? Tinggalkan. Do's, tinggalkan apa? Avoid, don'ts. Do's, avoid, don'ts. Adhere all the injunctions of Allah. Buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Adhere all the injunctions of Allah. Dan lupa saya apa tinggalkan, orang putih apa doktor? Tinggalkan. Adhere all the injunctions of Allah, at the same time simultaneously leave all the prohibitions of Him. Nah, dia pukul 10.55 dia pula orang putih. Takut mengantuk. Saya takut mengantuk. Hari ini banyak program hari ini, nah. Buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Sayyidina Ali juga mengatakan, an-nasu niyamun, manusia semuanya tidur, fa idza matu intabahu, apabila mati menjelma barulah mereka sedar. Tak boleh dah ketika dah sedar, ya Allah, mati dah saya ni. Dia tahu tu kalau dia mati, dia tengok badan dia tengok orang, ketika itu barulah sedar. Tak boleh dah berbuat amal. Ingat yang ulama pesan ni. Apa ulama pesan? Waktu hidup inilah kita buat ibadah. Once meninggal sampai masuk syurga tak ada ibadah dah. Sebab tu dalam kubur tak ada ibadah, solat, zikir tak ada dah. Demikian juga masuk syurga tak ada dah. Di padang mahsyar tak ada. Nak zikir, katalah kalau boleh zikir waktu tu, seronoklah menambahkan amalan, tak. Meninggal saja, full stop. Itu je. Sebab tu gunakan kesempatan yang ada ini, nah. Allah bagi kita sihat, Allah bagi lapang dada macam ni. Buat amal, bukan payah sangat dapat pahala Allah ini. Cuba bayangkan kalau kita baca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Cuba tuan-tuan ikut saya, nah. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Sampai ada jam, cuba clocking. Cuba berapa masa. Sama-sama, ya. Sama-sama baca. Ikut saya tunggu dia tepat-tepat. 1, 2, 3. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Lebih kurang 5 saat. Boleh? Tuan-tuan 6, saya 5. Tak apa, yang penting 5 saat. Bacaan tadi itu simple kan? Nabi sebut
man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Sesiapa yang mohon ampun kepada Allah on behalf of orang yang beriman lelaki dan perempuan, Allah akan tulis pahala untuknya seramai orang yang beriman lelaki dan perempuan. Hadis ni umum, tak sebut pun orang yang beriman lelaki itu sejak bila. Katalah kita kira paling jauh sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Berapa ramai orang Islam sejak zaman Nabi Adam sampai April 2022 ni, berapa ramai yang beriman dan yang hidup dan yang meninggal. Hadis ni tak sebut hidup ke meninggal, berapa ramai itu. Katalah kita ambil paling minimum orang beriman zaman 2022 April. Satu. Yang hidup, tak payah kira yang mati. Siapa yang ada figure yang terbaru? Berapa ramai orang mukmin figure yang terbaru ni? Sebelum saya sebut yang saya punya. Ada berapa? Muslims all over the world, throughout the world, all continents, semua benua. 1 million. Masya Allah. Terima kasih Tuan Haji. Saya ada figure tu yang saya dapat dari Masjid Mu'adz bin Jabal. Sama tak dengan yang Tuan Haji sebut tadi tu? Hampir sama, iaitu 3 million. Yang penting million. Billion kan? Billion. Yang penting bunyi on tu billion. Katalah kita ambil 3 Tuan Haji. Sekali sebut 5 saat je, pahala kita berapa? 3 bilion. Kalau orang bagilah esok, siapa datang ke Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ini akan dapat duit 1 bilion. Tapi syarat masih subuh berjamaah esok hari. Saya rasa ramai tak balik malam ni. Kenapa? Takut terlepas tidur kat rumah. Tak kisah, tak sok pun tak apa kat rumah. Yang penting 1 billion. You got plenty of money. Apa sangat cendol kat rumah tu dengan roti john tak habis tadi tu. Dengan ayam percik. Apa sangat? 1 bilion bertan-tan kita boleh beli cendol. Kan? Itu baru 1 bilion. Kalau 3 bilion, yang ni kita payah nak yakin sekarang. Sebab kita tak nampak. Bila yakinnya dalam kubur, barulah nak, ya Allah, return me to this world. Tak ada dah, tak boleh dah. Sebab tu nama barzakh. Barzakh ni pemisah dunia sekarang dengan akhirat. Jangan sampai kita baru sedar. Jadi sekarang kita sedar, sambil bawa kereta, sambil duduk-duduk minum, baca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Cubalah istiqamah. Paling kurang 100 kali sehari, paling kurang. Kan payah sangat. Sekali itu pahalanya 3 bilion tadi. Kalau Bang Haji kata 1 bilion pun tak apa, banyak dah tu. Benda ini kita yakin bila kita meninggal. Sekarang kita tak yakin sangat, sebab pahala itu tak macam duit. Kalau pahala itu macam duit, ya Allah, tak ada kerja lain. Kita duduk je berzikir, subhanallah bang, subhanallah bang, benar duit banyak, Masya Allah. Itulah. Tapi Allah akan rupakan pahala amalan tu dalam kubur. Waktu tu barulah nak menyesal, kena dengan 2 penyesalan. Untuk orang Islam lah. 1, menyesal tak pernah buat pun, even once in
his or her lifetime. Sibuk sangat-sangat. Yang kedua, menyesalnya bukan tak buat, menyesal buat tapi tak banyak buat macam orang lain. Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq, seorang ulama sufi yang terkenal, beliau menyebutkan, man akthara min dzikril mauti ukrima bi thalathati asya. Sesiapa yang banyak mengingati mati, bukan ingat mati, dia banyak ingat mati, akan dimuliakan dengan 3 perkara. Bi thalathati, maka jadinya ta'jilit taubah, dia akan segera bertaubat. Wa qana'atil qalbi, merasa hati yang cukup, tak hasad dengan orang, cukup apa yang ada. Wa nasyatil ibadah, dan rajin bersungguh melakukan ibadah. Baik, malam ni kita masuk hadis yang ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Mengadu domba dan tidak menjaga diri ketika istinja. Istinja ni buang air, daripada buang air kecil, antara penyebab azab kubur. Daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Ibnu Abbas, nama beliau adalah Abdullah bin Abbas, dikunyahkan dengan Ibnu, anak kepada Abbas. Siapa? Abdullah tadilah. Tapi kalau kita sebut Ibnu Abbas, kita taradhi dengan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Siapa keduanya? Abdullah dan paknya Abbas. Sama juga dengan Sayyidina Ibnu Umar. Ibnu Umar, nama beliau adalah Abdullah bin Umar. Maka kita taradhi radhiyallahu anhuma, beliau dan pak beliau Sayyidina Ibnu Umar. Kedua ni unik, sama-sama muda, sehingga dalam fiqh terkenal dengan Rukhsah bin Abbas wa Shiddatu bin Umar. Rukhsah bin Abbas, tenang, ringan, daripada Abbas, Ibnu Abbas, sebab dia lembut seperti ayahnya lembut, Abbas bin Abdul Muttalib. Dan tegasnya Ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar, iaitu Abdullah bin Umar, mewarisi karakter ayah masing-masing. Unik juga Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ini, ketika Nabi wafat, umur beliau sekitar belasan tahun, rasa tak puas menuntut ilmu. Akhir dia berazam, dia pergi ke sahabat-sahabat yang besar, kibarus sahabat, antaranya Sayyidina Ubay bin Ka'ab, satu riwayat Sayyidina Zaid bin Thabit, dia ada dua, satu Zaid bin Harithah, ini Zaid bin Thabit. Ketika nak pergi rumah gurunya, pintu bertutup, beliau tak berani ketuk, duduklah kat situ menunggu di luar rumah. Sampai lama sangat menunggu, penuh muka dengan pasir sebab angin. Sampai penuh muka, bertempek-tempek ke sini pasir, bawa angin bawa pasir. Sayyidina Zaid bin Thabit keluar rumah, siapa dia tak tahu, tapi muka macam tengok goncang macam terkejut. Ya bena ammi Rasulillah, ya Allah, sepupu Nabi ni dibawa oleh gurunya. Kenapa buat begini ni? Kata beliau, saya tak berani nak ketuk pintu sebab tak mahu mengganggu guru sedang berehat. Tengok orang zaman dulu jaga adab ya. Orang zaman ni ya Allah, pam. Ketika guru yang nak pergi ke satu tempat, ada mengatakan pakai keldai, ada mengatakan pakai kuda ataupun unta. Dikatakan beliau tak naik unta, tapi beliau tarik ke depan, satu riwayat, ataupun beliau berjalan ke belakang. Tapi lebih kuat di depan, bawa tarik
Walaupun beliau adalah Ahlul Bait. Ahlul Bait bukan kecil. Ahlul Bait ni ada martabat maqam yang tertentu. Susul galur keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri sebut, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Wahai Muhammad, bagi tahu dengan sahabat, la as'alukum alaihi ajra, aku bukan tuntut balasan daripada kamu. Satu je, illa al-mawaddata fil qurba. Satu je, melainkan cinta kepada ahli keluargaku yang dekat, hormati mereka. Dan Nabi sendiri pesan, ahibbullah lima yaghzukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah atas nikmat yang banyak yang Allah bagikan pada kamu. Wa ahibbuni lihubbillah. Cintailah saya sebagai tanda cinta pada Allah. Wa ahibbu ala baiti lihubbi. Cintailah ahli keluargaku sebagai tanda cinta padaku. Dijaga ya. Kalau kita cinta ahlul bait, itu maksudnya cinta Allah, cinta Nabi. Cinta Nabi maksud cinta Allah. Vice versa. Kalau benci ahlul bait, indirectly maksudnya benci Nabi. Nabi suruh kita cintai, tapi kita tak cintai. Dan benci pada Nabi bermakna benci pada Allah. Qala liqa'ilun ra'aituka tahwa ala taha wa da'iman tartajihim kana haqqan 'alayka an taqdiya al-umrah madihan fihi ma fi man yalihim. Qultu madha aqul wal kawnu turran yastamittu al-'ata'a min aydihim ayyu ma'na lil madhi minni wa qad ja'a al-kitabu al-'aziz bil madhi fihim ana la astati'u amdahu qauman kana Jibrilu khadiman li abihim. Yang mengaji di Mesir, ustaz-ustazah yang ikut kami malam ni, juga yang ikut secara online, kenal Syekh Dr. Omar Hashim, mantan rektor Universiti Al-Azhar. Ketika beliau bersyarah di Maulid Nabi dekat Masjid Sayyidina Husain, itulah yang beliau sebut cintanya dengan Ahlul Bait. Beliau dipanggil Farisul Kalimah, seorang penyair yang hebat, dan beliau menghafaz Sahihul Bukhari dan dikatakan Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan kepada beliau Syekh Dr. Omar Hashim. Kalau tulis dekat YouTube tu dahsyat. Beliau kalau bercakap, kenyang kita dibuatnya dengan kefasihan bahasa beliau dan kedalaman ilmu beliau. Itulah syair yang beliau lantunkan. Saya terjemahkannya last kali. Ana, kata beliau, la astati'u amdahu qauman, tidak dapat saya nak memuji sewajar-wajarnya satu kaum Ahlul Bait. Sebab kana Jibrilu khadiman li abihim, malaikat Jibril yang mulia itu menjadi khadam pada ayah mereka. Siapa? Rasulullah SAW. Kan malaikat Jibril teman Nabi kan waktu Isra dan Mi'raj itu. Naam. Satu kalam tadi ketika beliau bawa begitu, ditanya oleh gurunya Sayyidina Zaid bin Thabit, ya ibn ammi Rasulullah, masyaallah, kenapa kamu bawa begini? Kata Ibnu Abbas, hakadha ulimna an nahtarima bi syuyukhina, beginilah kami diajar untuk menghormati guru-guru kami. Habis hujah beliau tak dapat nak jawab. Jalan sampai ke satu tempat yang nak pergi tadi tu, turun gurunya iaitu Sayyidina Zaid bin Thabit. Ada riwayat Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Zaid bin Thabit turun dan ambil tangan beliau tadi masa remaja gitu. Kuat juga bunyi ni. Saya ingat nak slow-slow je tadi. Patah balik ada nah. Diciumnya tangan anak murid tu Bang Haji. Tok Guru cium tangan anak murid, kan kepelik. Jadi sedap beliau, ya Tuan Guru bapanya. Itu terjemah masya'nuka. Masya'nuka tu terjemahnya bapanya. Kata guru beliau, hakadha ulimna an nahtarima bi ahli baiti rasulina.
sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kami diajar untuk menghormati ahli keluarga Nabi kami, maksudnya susur galur. Baik. Ada satu azimat untuk adik-adik yang mengaji malam ni dan yang mengikut secara online. Kalau boleh tulis ya kata-kata azimat ini. Mak adik pun boleh juga. Nak tulis bapa adik boleh. Sayyidina Ibnu Abbas akhirnya menjadi seorang yang terkenal, ulama terbilang, bahrul ummah, laut bagi umat ini. Tidak ada satu ayat pun yang turun, kata beliau, melainkan saya tahu kenapa dia turun, bila dia turun, di mana dia turun, to whom it was revealed, kepada siapa dia diturunkan. Alimnya Sayyidina Ibnu Abbas. Lalu orang tanya ketika beliau dah tua ya, orang tanya, ya na'am ya Rasulillah, wahai Rasulullah, ma sirruk, apa rahsia tuan sampai begini ni, sampai begini maqam tinggi ilmunya ni. Di samping doa Nabi ya, Nabi pernah berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, dalamkan ilmu agamanya dan bagi kefahaman takwil, boleh mentakwil Quran, boleh mentafsir. Antara asbabnya doa Nabi. Lalu sebab lain kenapa beliau kata begini, boleh tulis ya, dhuliltu taliba fa'uzistu matluba. Saya bagi bunyi belakang senang. Dhuliltu taliban fa'uzistu matluban. Bergerak tak bergerak pen tu? Kalau ada whiteboard boleh saya tulis. Dhuliltu taliban, dhal lam ta, dhal lam ta, dhuliltu taliban, ta alif lam ba alif, bunyikan buat tanwin ya. Dhuliltu taliban, taliban sudah. Fa'uzistu, fa ain zai ta, fa'uzistu matluba, ba alif tak tanwin. Dhuliltu taliban, saya merasa diri hina ketika menjadi pelajar. Fa'uzistu matluba, lalu aku dimuliakan oleh Allah ketika ilmuku dituntut. Maksudnya matluba, ilmuku dituntut, saya didatangi oleh orang belajar. Karena itu menuntutlah ilmu dengan benar, dengan bersungguh-sungguh. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ini Sayyidina Umar bagi nasihat. Beliau kata, man raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu, man raqqa ilmuhu raqqa, man raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu. Man, nanti insyaAllah kita minta malam esok disediakan ya. Man, mim nun man, raqqa ram qaf, ra qaf raqqa, wajhuhu waw jim ha ha, man raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu. Sudah. Man, sesiapa, raqqa nipis, wajhuhu wajahnya, maksud siapa yang malu belajar. Malu tu dia pengang muka tu kan, malu. Hang tak pi mengaji pasal apa? Segan, malu. Tu ulama kedua tafsirkan man raqqa wajhuhu, maksudnya siapa yang nipis mukanya kerana dia malu, segan. Satu lagi kerana dia tak jaga adab dalam ilmu, jadi tebal. Tu gitu ya. Jadi tak malu dia. Boleh ditafsirkan dua maksud. Tapi maksud yang pertama itu lebih kuat. Man raqqa wajhuhu, siapa yang nipis mukanya kerana segan, tak mahu belajar. Raqqa ilmuhu, ilmunya pun nipis juga. Kerana itu mengaji jangan malu. Datang, yang saya ucap terima kasihlah Mak Ajar, semua mengaji semua. Pak Haji jauh lebih berumur daripada saya. Sama dengan umur pak saya pun ada
80 tahun ya. Tapi mengaji juga. Itu nak tambah ilmu lah tu. Kerana kita pun bukan ada ilmu sangat, kita kongsi sikit-sikit je. Kita pun berkat dengan guru. Kalau tak ada guru, tak ada apa kita ni. Nah, berkat guru lah ni. Dan guru pun ijazahkan mengajar. Mengajar ni bukan sembarang. Dia diijazahkan. Kalau tak boleh nak mengajar, takut nanti yang diajar tak apa nak betul. Nah, kita ada diijazahkan guru, maksud taklah semestinya ada tulis-tulis ijazah tu, tidak. Bila guru kata kamu boleh dah mengajar, tu kira ijazah lah tu. Nah, baik, bukan sembarang. Mengajar ni bukan sembarang, sebab dia masih ada tali rantaian ya, sanad dia, baru rasa sedap, rasa berkat. Sebab itu kita mengajar tak jauh. Ini guru saya kata, ni pendapat guru saya, gitu ya. Sebab kita tak ada apa yang ada pada kita ni, keberkatan guru lah. Baik, man raqqa wajhuhu, siapa yang nipis mukanya, maksud dia malu nak belajar. Raqqa ilmuhu, nipis jugalah ilmunya, sebab dia tak nak belajar. Datang belajar, faham tak faham, tu cerita lain. Nah, Allah akan bagi kefahaman kemudian. Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabraini, Nabi lalu pada dua kubur. Faqala sallallahu alaihi wasallam innahuma la yu'adzaban, dua orang dalam kubur ni diadab sekarang ini. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan kedua-duanya diadab bukan kerana dosa besar. Dosa besar membunuh, mencuri, zina, minum arak, ya. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul, adapun salah seorang daripada kedua-duanya, dia tidak menjaga diri daripada air kencing, iaitu ketika buang air kecil. Ada dua pendapat ulama. Satu di bawah tu, ia bermaksud dia tidak menjaga diri daripada air kencing. Apa beza kencing dengan kecil? Itu 10 minit pula tu nanti. Itu kemudian ya, air kencing sehingga ia terkena pakaian dan tubuhnya, dan dia tidak menutup diri ketika membuang air kecil. Tak tahan macam mana pun janganlah dibuka sebelum masuk ke tempatnya. Maaf ya, memang ada orang macam tu. Orang lelaki lah, kadang-kadang tak ada nak dibukanya. Ya Allah, maaf ya. Wa ammal akhar, adapun seorang lagi, fakana yamshi bin namimah, maka dia berjalan dengan mengadu domba. Berjalan, namshi ni berjalan, sambil dia gosip orang, bagi orang kelahi. Nah, itu namanya namimah, domba ya. Thumma akhadha jaridatan ratbah, kemudian baginda mengambil pelepah kurma yang basah. Fashaqqaha nisfain, lalu baginda membelahnya menjadi dua bahagian. Ni kurma kan, pernah tengok kurma? Pelepah tu dibagi dua. Buka macam tu. Ni basah, yang basah tu. Fagharaza fi kulli qabrin wahidah, baginda pun menancapkan satu bahagian pada setiap kubur, satu-satu. Tu tak disebut bahagian mana. Ada pendapat mengatakan bahagian kepala. Kepala. Kita kena tahu juga nisan tu, mana kepala, mana kaki. Sebab bila kita ziarah, jangan salam dekat kaki, salam dekat kepala. Contoh kan, kiblat di sini, ni kiblat contoh. Kan rusuk kanan, muka kat sini kan, di sini botol ini dengan ni. Ni kan kepalanya. Jadi kita kalau bagi ziarah kubur, pergi kat kepala ni dan buat begini. Bagi salam. Macam kita berjumpa orang juga. Memang begitu cara. Jangan dibagi salam dekat perut. Cuba bayangkan orang bagi salam kita kat perut. Ni jangan pula di kaki, dan jangan pula di belakang. Di belakang ni, sebab tu kena tahu dulu di mana qiblat. Dia ada caranya untuk berbagi salam tu. Begitu juga kita bagi salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tak bolehlah kita nak buat macam tu. Dia kalau adabnya 3 hasta.
1, 2, 3. Sini kubur Nabi, sinilah kita berdiri. Ini zaman sahabat dululah. Sekarang dah tak boleh sebab dalam tu ada 4 dinding. Yang kita tengok lubang tu tak payah nak telek-telek, tak nampak. Sebab ada 4 lapis dinding dalam tu. Tujuan apa lubang tu? Tujuannya tahu tak? Tujuannya kan di situ ditulis huna assalamu ala nabi. Lubang tu yang pertama tu, kalau kita berdiri kat situ, kalau dipanjangkan lubang ni panjang, dia akan betul-betul kena wajah Nabi. Tu tujuannya kita salam kat situ. Kemudian kan lubang one step kanan, sebelah kanan. Ada satu lubang lagi kan? Lubang tu kalau kita panjangkan akan kena betul-betul tepat ke muka Sayyidina Abu Bakar. Kemudian one step lagi sebelah kanan, satu lagi lubang, salam kat situ tepat kepada muka Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Tapi kalau bagi salam jangan begini. Assalamualaikum. Jangan begini. Begini. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya safwata khalqillah. Ini teori je ni. Kalau praktikal tak ada. Baru nak begini, ya haji, ya haji, ya haji. Kita malas nak marah dengan orang tu kan. Kesian datang daripada Shah Alam jauh. Jadi last lah kita gini dibuatnya. Astaghfirullahaladzim. Itulah nak buat macam mana. Tapi saya ada taktik nak dikongsikan. Macam mana caranya? Kan biasanya dia ada tirai kat sini kan. Ini kita dah lalu kan, tak tahu sekarang yang terkini tak tahu saya. Dia akan letak tirai canvas itu dah. Kan? Ini taktik saya lah. Kalau nak ikut silakan. Ketika kita dah salam kat sini, berjalan-jalan sini, usahakan diri jelas masuk kat sini balik. Saya selalu kat sini. Lamalah sikit, habislah buku tu kita nak salam. Cuma kalau tak ada juga, keluar daripada pintu Baqi' ni babul Baqi', keluar masuk ke belakang tu. Dekat dinding masjid tu mengaji di belakang tu. Bagilah salam menghadap macam ni. Dan kalau boleh jangan berselfie kat situ. Jangan berselfie, maksudnya jangan bergambar di situ. Sebab kalau kita gambar di situ, kan kubah di belakang kan. Bermaksud kita di depan, kita membelakangi Nabi. Itu kurang adab. Walaupun taklah salah tapi kurang adab. Kalau nak juga, sebelah tepi ni tak apa. Sini jangan. Sebab di belakang ni Nabi. Kita macam ni, tangkap gambar depan tu. Jadi seorang Nabi di belakang, rasa hati tu tak sedap. Walaupun tak adalah haram apa semua tidak, tapi rasa hatinya tak sedap. Jadi bergambar dekat sini tak apa. Ini kan pintu babul Baqi' ni. Yang saya masukkan tadi pusing kat belakang ni untuk kita menghadap semula Nabi. Sebab rasa tadi tak puas, tak habis kita nak puji Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Nabi. Gambar kat sini boleh tahan lagi. Sebab di sini di kaki Nabi. Sini kan kaki Nabi ni. Itu adab, itu dalam bab adab. Siapa yang dah terbuat tu tak apa, benda tu dah selesai. Tapi kalau pergi umrah lagi akan datang ni, janganlah bergambar depan ni. Walaupun itulah view yang paling bagus. Paling bagus kat situ tu. Tapi kita membelakangi Nabi tak sedap. Sebagai adab. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi dipacakkan, dikatakan dekat kepala. Qalu ya Rasulullah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, lima fa'alta hadha? Saya dapat bayangkan kalau sahabat tanya tu, suara sangat lembut. Mereka tak berani cakap kuat dengan Nabi. Ya Rasulullah, lima fa'alta hadha? Ya Rasulullah, kenapa Tuhan buat begini? Nabi menjawab, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Semoga mudah-mudahan ia boleh meringankan azab keduanya selama mana keduanya itu pelepah tamar tersebut belum kering. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Di sini ulama istinbat, kalaulah Nabi bertafaul mengharapkan dengan pelepah tamar yang bukan ada apa itu pun, selagi mana dia basah diringankan azab keduanya, maka kalau baca Quran kan lebih lagi, kalau baca zikir kan lebih lagi. Di situ ulama
mengistinbatkan tak salah untuk kita baca Quran, salat, whatever, zikir, pelepah tamar yang bukan ada apa-apa pun sampai dia kering. Begitulah maksud Nabi, selagi dia basah, selagi itulah keduanya ringankan azabnya oleh Allah Azza wa Jalla. Azab kubur, malam tadi saya dah bagi tahu, orang tu berdosa, sama ada dosa besar kecil, tetap kena azab kubur. Sebab itu menakutkan. Tapi kalau syurga atau neraka, orang itu ditimbang dulu amalnya. Itu ya. Jadi jangan kata, oh saya buat dosa kecil, ya, insya-Allah masuk syurga dengan izin Allah. Tapi orang ni masuk syurga, orang ni masuk syurga setelah ditimbang amal. Walaupun dia masuk syurga, tapi belum tentu lepas azab kubur. Itu berbeza. Sebab azab kubur dulu, syurga kemudian. Dia harus difahami ini. Kerana itu Sayyidina Uthman ketika melalui kubur menangis beliau. Kita dah baca hadis ni, menangis sebab Sayyidina Uthman mengatakan ini adalah manzilatun min manazilil akhirah. Ini adalah satu step daripada steps akhirat. Kalau dekat sini lepas, the rest will be easier. If not, the rest will be tougher and tougher. Kena jaga-jaga tu. Dosa kecil boleh jadi dosa besar. Ikut hadis ini tadi. Orang ni tadi diadab sebab apa tadi? Hadis ni sebut, waktu dia kecil, buang air kecil, dia tak bersungguh. Kenapa tu? Tak bersih ketika kencing. Bila tak bersih, maaf, tambah lagi kalau tidak berdaham. Itu. Maaf, kalau orang lelaki kena sebut jugalah walaupun segan, jari lalukan. Kalau yang perempuan tekankan. Macam mana? Cukup 3 kali, tak payah 30. Cukup 3 kali. Istibra' namanya. Istibra' ni kalau dalam bab fiqah memang unik. Saya kalau nak cerita jadi bab fiqah pula nanti. Istibra' antara caranya macam tadi. Lelaki tangan ni mengaji, begini. Tu pun boleh. Satu lagi, tak apa, yang ni kita cerita sama kita orang lelaki. Sebab unik. Saya cerita juga bagi ilmu. Segan saya nak cerita. Tapi dalam tandas sahaja. Caranya digerak-gerakkan. Maaf ya. Memang segan nak cerita bab fiqah ni. Tapi kalau tak cerita, mana nak tahu kan, sampai meninggal tak tahu. Dia bergerak-gerak. Fahamlah dah. Tapi jangan sampai keluar tandas. Itu bahaya tu. Dalam tandas sahaja digerak-gerak berjalan. Cukup di situ dulu. Namimah, gosip, kenapa boleh jadi dosa besar? Dia bertebaran luas, especially zaman kita sekarang ni. WhatsApp-nya, ya Allah, takut saya. Itu namanya zaman fitnah. Bukan zaman fitnah lagi dah sekarang. Zaman apa? Fitan. Imam Nawawi mengatakan dalam Syarah Muslim, namimah, gosip ni ialah menceritakan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan nak mengadu domba, berkelahi dua tu. Cerita gosip tadi itulah. Kata Imam Az-Zahabi, wan namam, orang yang melakukan namimah ni, gosip ni, walladhi yanqulul haditha bainan nas wa baina ithnain bima yu'dhi ahadahuma. Seorang yang memindahkan kata-kata di antara manusia dan di antara dua orang untuk menyakitkan hati salah seorang di antara keduanya. Au yuhashu qalbuhu ala sahibihi au sadiqihi, atau hatinya memprovokasi sahabat atau kawannya dengan katanya padanya, bi ayyaqula lahu qala anka fulanun kadha wa kadha. Fulan tu mengatakan tentang kamu begini-begini. Itu nak buat orang tu kelahi saja. Itu maksudnya mengadu domba. Domba ni kan kambing kan, diadu macam tu. La yadkhulul jannata namam. Nabi sebut tidak akan masuk syurga orang yang melakukan namimah. Maksud tidak masuk terus. Akan masuk juga, tapi
kalau diampunkan dosanya oleh Allah tu nah, tapi tak masuk terus. Inna syirara ibadillahi min hadhihi al-ummah al-masyaa'una bin namimah. Sesungguhnya hamba Allah yang paling buruk dalam umat ini ialah orang yang berjalan sambil melakukan namimah. Maksud berjalan ni dia menyebarkan tu. Kalau zaman sekarang ni bukan berjalan lagi, bukan berlari lagi. Apa bahasanya nak ajar? Sekali blasting tu tengok 3 minit. Seluruh alam tahu. 3 minit je. Blasting, ya Allah. Walau cerita tu hoax, bukan betul pun. Dah nak tarik balik dah, tak boleh dah. Suatu bahaya yang namanya namimah dan fitnah ini. Al-mufarriquna bainal ahibbah. Orang yang memisahkan antara orang yang saling mencintai, mai dia habis berselerak. Al-baghuna lil-bura'i al-anatu. Al-anta, yang melampau khianat terhadap orang yang baik. Al-ahli hikmah mengatakan, ini orang yang wisdom ya, orang yang wise person, selalu keluar wisdom. An-namam syu'mun, orang yang melakukan namimah ni racun. La tanzilur rahmatu ala qaumin huwa fihim, yang membuatkan suatu kaum tidak mendapat rahmat daripada Allah selama mana orang ini masih ada di dalam kalangan mereka itu. Nabi sebutkan, ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyami was salati was sadaqah. Maukah kamu aku beritahukan amalan yang fadilatnya sama darajat, maksudnya dalam kumpulan yang mulia, darajat puasa, solat dan sedekah. Sahabat ma'ula qalu bala, ya bahkan ya Rasulullah. Nabi sebutkan, buat ini salahu dhatil bain, maksud mendamaikan dua orang yang berseteru. Fa inna fasada dhatil bain hiya al-haliqah, kerana orang yang merosakkan keadaan orang yang berseteru adalah orang yang membuat kebinasaan. Ada satu istilah namanya provoke. Namimah lain, provoke lain, namanya tahrish. Tahrish ni iqa'ul khusumati wal khashunati bainahum, menghasilkan perseteruan dan saling berbuat kasar antara mereka. Dialah yang sebab puncanya itu. Imam Ibn Athir mengatakan, ighra'u bainan nas ba'duhum ba'dha, menarik ataupun memancing pertengkaran antara manusia satu dengan yang lain. Dia suka orang tu bertengkar satu dengan yang lain. Tahrish termasuk namimah, tapi dia dalam kumpulan yang kedua. Kata Imam Ibn Kathir, an-namimatu ala qismain, namimah ada dua. Taratan takunu ala wajhi tahrish bainan nas wa tafriq qulubil mu'minin, fahadha haramun muttafaqun alaih. Kadang-kadang dalam rupa tahrish, provoke antara manusia dan mencerai-beraikan hati kaum muslimin, bagi mereka bertelagah saja, maka ini hukumnya haram secara ittifaq ulama atasnya. Mari kita lihat orang yang mati syahid antara golongan yang selamat daripada fitnah dan siksa kubur. Daripada Sayyidina Rashid ibn Sa'ad, daripada beberapa orang sahabat Nabi, anna rajulan qala, sesungguhnya ada seorang lelaki bertanya, ya Rasulullah, malul mu'minina yuftanuna fi quburihim illa syahid, mengapa orang mukmin diuji dalam kubur kecuali orang yang syahid tak diuji? Apa maksud tak diuji? Fitnah tak disoal. Itu ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, kafa bi bariqati suyufi ala ra'sihi fitnatan. Baginda menjawab, cukuplah baginya ujian kilatan pedang di atas kepalanya, sebab orang dulu berlawan pakai pedang ketika dia berperang fi sabilillah. Apa maksudnya ni? Maksudnya begini. Imam Al-Qurtubi mengatakan, orang munafik kalau berperang, tengok saja kelibat musuh, habis berselerak lari. Maksudnya iman mereka itu diuji, maka nampak bukan betul. Tapi orang yang beriman, yang syuhada, datang orang-orang musuh, mereka tetap berperang. Itu maksudnya tak lari. Iman mereka kuat. Kan fitnah ni, fitnah kubur ni nak menguji iman kuat tak kuat. Nak uji apa lagi, sebab orang syahid itu memang dah kuat. Sebab itu mereka tak perlu di fitnah lagi. Fitnah maksudnya apa tadi? Ujian. Apa ujian? Soalan, tak perlu di
soal lagi dalam hadis yang lain daripada Sayyidina Ubadah bin As-Samit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, li syahidi indallahi sitt khisal, orang yang mati syahid akan mendapat 6 keutamaan di sisi Allah. 1, yughfaru lahu fi awwali duf'atin min dami, diampunkan dosa-dosanya sejak awal tumpah darahnya, insyaallah. Wa yura maq'adahu minal jannah, diperlihatkan tempat tinggalnya di syurga, seronok di hari-hari. Wa yujaru min adzabil qabr, diselamatkan daripada azab kubur. Tadi fitnah kubur selamat, azab kubur pun selamat. Ya salam. Wa ya'manu minal faza'il akbar, diberikan keamanan daripada ketakutan yang amat yang sangat besar dalam kubur. Wa yuhalla hullatal iman, dihiasi dengan hiasan iman. Wa yuzawwaju minal hawril lain, dikahwinkan dengan bidadari syurga. Nanti ada kesempatan saya akan syarah macam mana bidadari itu. Ya salam. Wa yushaffa'u fi 70 insanan min aqaribi, dan akan diberi kelebihan memberi syafaat kepada 70 orang daripada kerabatnya. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis yang lain, yashfa'u yaumal qiyamati thalath, ada 3 golongan akan bagi syafaat di hari akhirat. Al-anbiya, para nabi, wal ulama, para ulama, wasyuhada, dan orang mati syahid. Ini yang mati syahid. Kenapa? Kata guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki, 3 golongan boleh bagi syafaat kan? Para nabi untuk umat masing-masing, para syuhada untuk ahli keluarga masing-masing. Berapa tadi? 70 orang. Dan guru Syekh, ulama untuk anak murid masing-masing. Sebab tu kita bukan ta'assub dengan ulama, tak. Kita nak biar ulama kenal kita. Sebab nanti di hari akhirat dia boleh bagi syafaat. Wahai malaikat, saya kenal orang tu. Dia selalu datang majlis ilmu saya, tapi dia selalu syahid sebelum habis mengaji. Tak apa, tak apa. Yang penting guru kenal. Kalau guru kenal tu dah satu kebaikan. Walladhi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada dalam kekuasaannya, kata Nabi, la yuklamu ahadun fi sabilillah, tidak ada seorang pun yang terluka pada jalan Allah, kena tombak ke, luka ke, wallahu a'lamu biman yaklamu fi sabilih, sedangkan Allah tahu tentang orang yang terluka pada jalannya. Orang yang mati syahid tadi itu yang luka, illa jaa yaumal qiyamati lawnud dam, nanti dia datang pada hari kiamat warnanya warna darah, warrihu rihul misk, dan baunya bau kasturi, bau harum sangat-sangat. Kita tutupkan majlis dengan hadis yang ke-31. Orang yang gugur syahid ketika berjaga pada jalan Allah, antara golongan yang selamat daripada fitnah dan siksa kubur. Dapat beza tak fitnah tadi? Fitnah adalah soalan dalam kubur, siksa dan azab itu lain pula, ya. Baik. Daripada Sayyidina Faddalah ibn Ubaid, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi, setiap orang yang meninggal ditutup amalannya, illa alladhi mata murabitan fi sabilillah, melainkan orang yang meninggal ketika berjaga pada jalan Allah, dijaga border, fa innahu yunma lahu amalu ila yaumil qiyamah, kerana amalannya terus tumbuh untuknya sehingga ke hari kiamat. Wa ya'manu min fitnatil qabri, dan dia akan selamat daripada fitnah kubur, maksud soal jawab kubur. Syekh Sa'id ibn Muhammad Bashir dalam kitabnya Bushra Karim menyebutkan, wasu'alu likulli mukallafin illa man istuthna, pertanyaan malaikat di dalam kubur, fitnah ni berlaku pada semua mukallaf, melainkan orang yang dikecualikan, kal anbiya'i wasyuhada was-siddiq wal murabit, melainkan para nabi, syuhada, siddiq, penjaga perbatasan, wal mubtun, dan orang yang meninggal sakit perut, wa mula zamati qiraati tabarak au hamim as-sajadah kulla lailatin. Ni jangan lupa, orang yang selalu melazimi membaca surah tabarak, al-mulk dan surah hamim sajadah pada setiap malam. Tuan-tuan selalu baca tabarak kan?
baca as-sajadah juga. Tapi kalau tak dapat pilih dua, pilih satu je, sudah baca surah Tabarak, sebab surah Tabarak lebih jelas hadisnya diselamatkan daripada kubur. Tapi paling bagus dua. Wal mayyiti bil ta'un aw yaumal jum'ah, atau orang yang meninggal kerana ta'un atau meninggal pada hari ataupun malam Jumaat. Wa kadha kulli syahidin kama qalahu al-Qurtubi. Begitu juga semua orang yang syahid seperti yang dikatakan oleh al-Imam al-Qurtubi. Wa man la yus'alu fi qabrihi, orang yang tidak disoal dalam kuburnya, la yu'adzabu fihi, dia tidak akan disiksa di dalamnya. Wa kullu man yuwaffiqu lil jawabi, setiap orang yang ditaufikkan dapat menjawab soalan kubur, walau asiyan, walaupun dia seorang yang melakukan maksiat, walau ba'da lujin, walaupun dia lepas tergagap-gagap, dia jawab tu tergagap-gagap, tapi dapat juga dia jawab dengan betul, orang ini tidak diazab dalam kubur. Izinkan 5 minit lagi. Rumusan orang yang mati syahid ada 11. Satu, fi sabilillah, berperang. Ni perang betul-betul ni. Perang, orang panggil apa? Battle lah. Dalam battle tu. Yang kedua, dia fi sabilillah juga, tapi bukan perang berlawan tu. Dia contohnya fi sabilillah sakit ketika belajar, kemalangan dalam dakwah, meninggal ketika memberi ceramah, atau ketika berdakwah, atau ketika membasmi maksiat dan kemungkaran, syahid juga. Orang yang selalu berdoa supaya meninggal dunia pada jalan Allah walaupun dia tak syahid dalam medan perang, meninggal dia di atas katil, dia selalu sangat-sangat nak syahid, tapi kesungguhan yang benar-benar lah, last meninggal di katil ataupun meninggal atas kerusi je, juga syahid. Orang yang terkena wabak penyakit ta'un, corona, COVID-19, itu semua syahid tu. Syahid dunia ya, bukan syahid akhirat. Maksudnya syahid akhirat maksudnya dimandikan semua. Bukan seperti yang nombor 1 tu. Nombor 1 paling special lah. Sakit, penyakit dalam perut. Macam-macam kan sekarang ni penyakit dalam perut. Orang yang tenggelam, lemas, ditimpa benda keras, dinding ke, rumah ke. Kan ada kita dengar orang kena timpa apa tu, jalan tu kan, yang atas tu, flying over tu. Allahu Akbar. Orang yang terbakar pun syahid juga, terbakar kereta ke, terbakar rumah. Masya Allah, semalam ke bila ya berlaku kebakaran di Sabah. Ya Allah, kesian juga tengok. Jangan tinggalkan 2 amalan. Satu, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada walam yakul lahu syarikun fil mulk walam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Satu. Yang kedua, baca doa Abi Darda. Doa Abi Darda, Al-Imam Al-Baihaqi menyebutkan dalam kitabnya Dalailun Nubuwah, ketika ada orang mengatakan, wahai Abu Darda, irji', kembali pada kampungmu sebab berlaku kebakaran, rumah orang hangus. Kata Sayyidina Abu Darda, saya tidak risau, sebab sebelum saya keluar tadi saya baca doa yang Nabi ajar, InsyaAllah selamat rumah. Doa itu adalah yang dipanggil dengan doa Abi Darda ataupun doa Al-Hafidhah An-Nabawiyah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim, ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi la raufur rahim. Ada dalam Kanzus Sa'adah. Siapa yang ada Kanzus Sa'adah ataupun yang ada Al-Wirdul Latif, rujuk dekat Al-Wirdul Latif. 2 amalan ini jangan tinggal. Sebelum tidur jangan tinggal. Kereta tadi tu baca, sebab kata ulama, insya-Allah ini amalan untuk jangan terbakar. Jangan terbakar. Yang perempuan meninggal hamil, mempertahankan harta, dan mempertahankan harta kita dah cerita 2 malam lepas kan.
Orang tu nak ambil harta, Nabi kata jangan bagi. Kalau dia bunuh kamu, kamu syahid. Kalau kamu bunuh dia, dia masuk neraka. Dan mempertahankan agama. InsyaAllah kita sambung malam esok untuk hadis yang ke-31 dengan izin Allah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi sirril Fatihah. Alhamdulillah.